Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Hari ini kita akan melihat konflik yang sedang berlaku di Sudan, apa sebab konflik ini berlaku dan apa yang terjadi di Sudan sekarang. Secara ringkasnya, konflik ataupun krisis yang berlaku di Sudan ini disebabkan oleh pertembungan dua kumpulan tentera. Di antara Sudanese Army yang diketuai oleh General Abdul Fattah al-Burhan dan Rapid Support Forces ataupun RSF diketuai oleh Muhammad Hamda Dagalo. Untuk memahami isu ini, pertama sekali kita kena lihat sejarah Sudan itu sendiri. Sejak Sudan mendapat kemerdekaan pada tahun 1956, rakyat Sudan tidak pernah merasa apa itu nikmat kemerdekaan. Banyak kumpulan-kumpulan tentera yang wujud dan masing-masing taksub untuk menjadikan ketua mereka sebagai pentadbir negara Sudan. Ini membuatkan pentadbiran di Sudan berganti dari satu diktator ke diktator yang lain, membuatkan rakyat tersepit di tengah-tengah disebabkan konflik yang berlaku di antara kumpulan-kumpulan tentera. Bayangkan, lebih daripada 5 kali rebutan kuasa pernah terjadi di Sudan. Semuanya hanya disebabkan kumpulan-kumpulan yang taksub dan gila kuasa mentadbir Sudan. Tetapi rampasan kuasa yang paling signifikan berlaku pada tahun 1989 bila rebutan kuasa yang diketuai oleh Omar al-Bashir berjaya membentuk kerajaan dan dia melantik diri dia sebagai presiden dan memerintah selama 30 tahun. Walaupun begitu, pentadbiran Omar al-Bashir ini ditolak oleh rakyat sebab dia dianggap sebagai pemerintah kuku besi. Selama 30 tahun memerintah, pada tahun 2019, rakyat sudah serik dengan pemerintahan kuku besi Omar al-Bashir ini. Ketidakpuashatian rakyat ini kemudian diterjemahkan menjadi sebuah protes besar-besaran. Rakyat pada waktu ini disokong oleh dua kumpulan tentera, iaitu Sudanese Army Forces dan juga Rapid Support Forces ataupun RSF. Dan hasil daripada gabungan tiga pihak ini, mereka dapat menggulingkan pentadbiran Omar al-Bashir dan sekali lagi rampasan kuasa berlaku pada tahun 2019. Tapi rampasan kuasa kali ini berbeza dengan rampasan kuasa sebelum-sebelum ini. Dua kumpulan tentera tadi bersetuju untuk berkongsi kuasa dengan kumpulan rakyat Sudan dan mereka bersetuju untuk menubuhkan sebuah negara demokratik untuk Sudan. Dengan itu, satu majlis dikenali sebagai Military Transitional Council ditubuhkan di mana ketua Sudanese Army Forces General Abdul Fattah al-Burhan dilantik menjadi ketua, sementara ketua Rapid Support Forces Muhammad Hamda Dagalo dilantik menjadi timbalan. Military Transitional Council ini kemudian ditukar menjadi Sovereignty Council di mana mereka melantik Abdallah Hamdok, seorang penjawat awam, untuk menjadi presiden dan dijangka negara demokratik Sudan akan ditubuhkan dalam masa 3 tahun. Walaupun begitu, hubungan di antara tiga kumpulan ini retak. Di kalangan penyokong-penyokong mereka pula berpecah. Ada yang pro-militeri bermaksud mereka mahu pentadbiran ketenteraan untuk Sudan. Ada juga yang pro-demokrasi. Mereka mahu demokrasi dipercepatkan untuk Sudan. Pada tahun 2021, berlaku lagi protes di kalangan rakyat yang berbeza pendapat. Sekitar waktu ini, ada ura-ura yang mengatakan akan berlaku lagi satu rampasan kuasa, membuatkan berlaku pertembungan di antara tentera dan rakyat yang menyebabkan banyak kematian. Melihat ketegangan yang semakin menjadi-jadi ini, sekali lagi Sudanese Army dan juga FRS mengambil semula tampuk kuasa daripada Sovereignty Council. Mereka kemudian mengisytiharkan darurat dan membubarkan Sovereignty Council tadi. Ketua Sudanese Army iaitu General Abdul Fattah al-Burhan diangkat sebagai ketua yang mempunyai kuasa mutlak. Sudanese Army memastikan tiada lagi rampasan kuasa yang berlaku sebelum pilihan raya pada bulan Julai 23 nanti berlangsung untuk menubuhkan sebuah negara demokratik untuk Sudan. Bermula dari tahun 2021 sehinggalah tahun ini, rancangan untuk mereka membentuk negara demokrasi memerlukan mereka untuk mencipta polisi negara. Di antara polisi ini ialah untuk menyerap kumpulan RSF dalam Sudanese Army. Ini supaya mereka bersatu di bawah satu nama dan tiada lagi kelompok ketenteraan di antara mereka. Sudanese Army memberikan jangka masa 2 tahun untuk RSF diserap. Namun begitu, ketua RSF Muhammad Hamdan Dagalo tidak bersetuju di mana dia meminta jangka masa 10 tahun sebelum RSF diserap ke dalam Sudanese Army.
Pada waktu ini, keadaan menjadi semakin tegang di antara dua kumpulan yang bersatu pada tahun 2019 ini, khususnya di kalangan pengikut mereka. Ada yang berpendapat RSF yang diketuai oleh Muhammad Hamdah melancarkan serangan di bandar Morowe dan Khartoum. Semasa video ini dibuat, dilaporkan lebih dari 200 orang awam telah terbunuh. Setakat ini, itulah konflik yang berlaku di Sudan. Kita sudah lihat sejarah Sudan yang membawa kepada konflik yang berlaku sekarang. Seterusnya, apa yang akan terjadi di Sudan? Adakah pertempuran ini akan mencetuskan perang saudara sekali lagi ataupun mereka akan bersetuju untuk berdamai seperti yang mereka lakukan pada tahun 2019 dahulu? Kita hanya boleh tunggu dan lihat. Lepas ni banyak lagi topik-topik menarik yang ingin saya ulas macam TikTok dan Amerika, China di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Jadi pastikan anda like dan share, pastikan anda subscribe dan like kami di social media. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.